Kami kumpulan 1 akan memulakan pembentangan bagi mata pelajaran falsafah dan isu semasa. Tema kumpulan kami ialah realism. Nama saya Dennis dan saya akan membentangkan hasil kajian saya, iaitu pasca modernism dan pemikiran realism. Pengenalan. Ramai intelektual mengatakan teori pasca modernism ini ialah kontra atau counter trend kepada teori modernism, iaitu mengenai keterpinggiran dunia ketiga dari aspek pemikiran dan budaya. Saya akan bentangkan 2 tokoh falsafah dalam pembentangan ini. Yang pertama, hyperreality oleh Jean Baudrillard. Dunia hyperreality adalah dunia yang disarati oleh silih bergantinya produksi, apa yang dikatakan oleh Baudrillard, iaitu simulacrum ataupun simulasi, iaitu objek-objek yang tidak mempunyai reference reality sosial seperti filem Final Fantasy. Dan tokoh falsafah kedua iaitu Jacques Derrida yang mengatakan teori dekonstruktif sebagai ialah sesuatu yang bukan seperti yang dipikirkan oleh orang ramai. Pengalaman akan yang tak mungkin, cara pikiran yang mengoyang apa yang sudah dianggap manfaat, apa yang membuat identiti bukan merupakan identiti, dan masa depan yang masih belum ada itu sendiri. Realism dalam falsafat pendidikan. Realism dalam sini halus bermaksud usaha untuk mempersembahkan subjek iaitu reka bentuk tulen dalam sesebuah karya seperti yang berlaku dalam kehidupan seharian tanpa sebarang penambahan atau tafsiran khusus. Ia juga boleh merujuk kepada usaha dalam seni untuk melihat kebenaran walaupun tanpa menyembunyikan perkara yang buruk. Perbincangan tentang realism dalam seni juga boleh dikaitkan dengan gerakan budaya yang bermula di Perancis pada pertengahan abad ke-19. Pertama, falsafah pendidikan realism dalam pendidikan adalah untuk membinakan diri intelektual yang mencari kebenaran dengan memerhati persekitaran, menggunakan pemerhatian langsung terhadap dunia fizikal atau sentiasa membangunkan maklumat terkini. Oleh itu, dalam keadaan pembelajaran ini, pelajar diharapkan dapat mencari penyelesaian kepada masalah yang dihadapi dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Kesimpulannya, realism adalah falsafah yang melihat realiti dalam dualiti. Realism menganggap bahawa intipati realiti ialah ia terdiri daripada dunia fizikal dan dunia rohani. Realism membahagikan realiti kepada 2 bahagian, iaitu di suatu pihak, subjek sedar dan mengetahui, dan sebaliknya, kewujudan realiti di luar manusia, yang boleh digunakan sebagai objek kognisi manusia. Realism bermaksud mengalihkan perhatian daripada ajaran manusia kepada realiti. Terdapat pelbagai bentuk realism, iaitu realism rasional, realism semula jadi saintifik, neorealism, dan realism kritikal. Konsep falsafah yang mengikat arus realism ialah realism metafisik, realism humanologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan menurut falsafah skolarism menekankan latihan pelajar untuk membolehkan mereka memikul tanggungjawab sosial dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang ketat dan sistematik yang disokong oleh kurikulum yang komprehensif dan aktiviti pendidikan yang tetap. Pendidikan dalam realism sering dikenali sebagai percubaan untuk pelaksanaan psikologi tingkah laku dalam bilik darjah. Realisme hukum Islam adalah satu pandangan bahawa dalam proses pembentukan hukum Islam, baik dalam konteks fiqh maupun syariah, realiti sosial merupakan faktor yang tidak boleh diabaikan. Secara genealogi, akar umbi semangat realisme ini boleh dipetik daripada konsep normatif yang bukan sahaja terdapat dalam kitab-kitab fiqh atau fatwa mujtahid. Malah ia juga terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Semangat realisme dalam syariat Islam penting dalam rangka merapatkan jurang yang berlaku dalam proses pembentukan undang-undang yang boleh menjawab masalah sosial. Justru akan wujud hubungan sinergistik antara cita-cita syariah Islam dengan realiti sosial yang sedia ada. Teknologi komputer dan komunikasi mungkin dieksploitasi untuk menjual produk. Oleh itu, boleh dikatakan zaman pasca moden adalah zaman yang penuh dengan cabaran kepada masyarakat. Walaupun sains dan teknologi telah memberikan manfaat dalam kehidupan manusia, ia juga menyediakan pelbagai perangkap iaitu jerat terpulang kepada individu, masyarakat dan negara untuk merancang dengan teliti agar tidak terperangkap dengan dunia pasca moden ini. Realisme dalam seni moden.
Pengenalan. Realisme adalah istilah yang sering digunakan pada falsafah dalam seni. Dalam seni, realisme adalah sebuah aliran yang sudah ada sejak abad ke-19. Realisme adalah satu gerakan moden pertama dalam seni. Dan pada ketika itu, realisme adalah gerakan menolak bentuk seni tradisional, sastra dan organisasi sosial kerana ketinggalan zaman setelah pencerahan dan revolusi industri. Sejarah. Realisme pertama muncul di Perancis sekitar pertengahan abad ke-19. Realisme merupakan gerakan menolak romantisme dan sebaliknya berusaha menggambarkan subjek dan situasi dengan benar. Realisme memberontak terhadap subjek yang eksotik dan emosionalisme berlebihan dari romantisme yang telah mendominasi sastra dan seni Perancis sejak akhir abad ke-18. Antara pelukis realisme terawal adalah Gustave Courbet. Beliau merupakan seorang pelukis yang berasal dari Perancis yang memimpin gerakan realisme dalam lukisan Perancis pada abad ke-19. Lukisan Arboreal and Honest dari Gustave Courbet. Lukisan itu berdasarkan kepada fakta-fakta pengukuran nyata dan menghindari konotasi spiritual yang berlebihan. Courbet memberikan pendekatan pergantian cahaya pada lukisan untuk menekankan bahawa kehidupan itu tidak abadi. Tujuan realisme adalah untuk pendidikan yang mampu mengilustrasi yang bersalah, orang-orang yang kurang mampu, dan untuk mengkurasikan perubahan sosial. Ciri-cirinya adalah mengangkat peristiwa yang dialami oleh masyarakat, menggambarkan masyarakat dan situasi yang nyata dan khas dengan lingkungan keadaan sehari-harinya. Karya realis menggambarkan manusia dari semua kelas dan situasi dengan kondisi aslinya. Realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan seperti romantisme, memiliki ketelitian gambar yang menyebabkan hasilnya melalui titik tinggi yang dikuasai oleh pelukisnya, menunjukkan kehidupan rakyat sederhana yang tidak memiliki rumah mewah atau pakaian mahal seperti kaum bangsawan. Kesimpulannya adalah wujud realisme dalam seni moden memberi impak yang sangat baik terhadap masyarakat. Ciri-ciri yang menyokong aliran pemikiran realisme. Definisi. Realisme ialah seni rupa yang berusaha memaparkan saja rekaan semata-mata dalam satu karya untuk tampil dalam kehidupan seharian. Tanpa tafsiran tertentu, ia juga merupakan usaha dalam seni rupa untuk melihatkan kebenaran tanpa menyembunyikan perkara yang buruk. Realisme juga adalah aliran falsafah, seni dan sastra yang mempunyai ekspresi dalam bidang aktiviti manusia. Terdapat juga realisme yang berkait dengan konsep politik yang merujuk pada pembelaan monarki dan proses sebenar sebagai sistem politik untuk pentadbiran negara. Ciri-ciri realisme. Ciri-ciri ada 6. Yang pertama ialah realisme dalam seni. Yang kedua ialah realisme dan naturalisme. Yang ketiga ialah realisme sastra. Yang keempat ialah realisme ajaib. Yang kelima ialah realisme dalam falsafah. Dan yang terakhir sekali ialah realisme undang-undang. Tokoh-tokoh falsafah yang merintis aliran pemikiran realisme. Gustave Courbet, iaitu salah satu pencetus munculnya aliran seni rupa realisme di pertengahan abad ke-19. Caranya fokus pada fizik benda-benda yang dia amati. Yang kedua ialah Jean-François Millet yang merupakan seorang pelukis Perancis dan salah satu pendiri sekolah Barbizon di Perdesaan Perancis. Dan yang ketiga ialah The Potato Harvest dan Alger, iaitu lukisannya digambarkan oleh Millet bahawa para petani kentang dan adegan keseharian mereka menanam ubi dan bekerja. Kesimpulannya, kami menerima dengan baik terhadap aliran pemikiran realisme dalam masyarakat. Hal ini dikembangkan kerana berdasarkan ciri-ciri dan pegangan dalam aliran pemikiran realisme ialah aliran filsafat yang mana bahawa dunia sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan menggunakan akal fikiran. Pengaruh aliran realisme dan pendidikan lebih ditentukan perkembangannya kerana pada hakikatnya merupakan kita yang membentuk kita menjadi manusia yang berkualiti. Ciri-ciri aliran pemikiran menjadi faktor atau punca sesuatu kumpulan menolak aliran pemikiran. Yang pertama, paradigma realism. Menurut Viotti dan Kaupi, negara dilihat sebagai pelakon utama sekaligus pelakon terpenting state atau principal or most important actors. Yang kedua, penolakan Van Ness. Menurut Van Ness, dunia tidak lagi bekerja dalam kerangka pemikiran realis kerana Van Ness yakin paradigma realism sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh semakin banyaknya anomali yang dihadapi dunia pada masa kini. Yang ketiga, pertahanan realis. Ramalan paradigma Indism tentang kedamaian di era pasca perundingan ternyata salah. Krisis Teluk yang berakhir dengan pencerobohan Amerika Syarikat terhadap Iraq adalah bukti jelas kegagalan paradigma Indism meramalkan situasi politik antarabangsa. Yang terakhir adalah dunia masa kini.
Penempatan kekuatan ketenteraan AS dalam jumlah yang sangat besar di kawasan Asia Pasifik merupakan contoh untuk menilai apakah paradigma realism masa relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam membaca masalah-masalah terkini antarabangsa. Saya ingin membentangkan hasil kajian saya. Tajuk hasil kajian saya ialah realisme dalam seni yang mengangkat peristiwa seharian. Yang pertama, kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur dari suatu kebudayaan universal yang dapat ditangkap, dinikmati dan dihayati oleh manusia melalui panca indera. Seni juga bisa diartikan sebagai sebuah ungkapan dari rasa keindahan gagasan dan keinginan manusia yang berhubungan dengan perkembangan sekitar. Yang kedua, realisme. Realisme merupakan sebuah aliran yang menyampaikan sebuah karya seni lukis dengan apa adanya seperti tampilan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang seterusnya, contoh aliran dan lukisan realisme. Lukisan pertama ialah A Burial and Horns oleh Gustav Courbet. Lukisan itu berdasar kepada fakta-fakta penguburan nyata dan menghindari konotasi spiritual yang dilebih-lebihkan. Courbet memberikan penekanan pengantian cahaya pada lukisan untuk menekankan bahawa kehidupan itu tidak abadi. Lukisan yang kedua, The Potato Harvest oleh Jean Frances Millard. Millard menggambarkan para petani kentang dalam salah satu lukisan dengan kerja seharian mereka ketika sedang bekerja. Millard mengangkat harkat darjat kaum petani sebagai fondasi dari kehidupan sosial yang langsung berhubungan dengan keutamaan manusia, iaitu bahan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membentangkan tentang realisme ekonomi masyarakat Malaysia. Dalam teori realisme George Lucas 1963, persoalan tentang ekonomi kerap diperkatakan di mana ia menetapkan asas ekonomi dan masyarakat tanpa kelas dengan memberi penekanan kepada proses sosialisasi seni sebagai alat yang berkesan dalam mendukung perancangan ekonomi. Di Malaysia, walaupun aliran sastra realisme pada mulanya disisihkan kerana ia dianggap sebagai satu manifestasi kepada protes terhadap golongan dan sistem kapitalis, namun semakin hari ia sudah mula diterima. Berikut merupakan karya penulis-penulis realis Malaysia. Yang pertama adalah Aku Rindu 90-an yang karya dari Wan Syafiq. Dalam karya ini, penulis menyentuh isu peningkatan kenaikan kos sara hidup di Malaysia bertujuan untuk menasihati masyarakat agar sentiasa berhemah dalam berbelanja. Yang kedua adalah karya daripada Maisarah Mansur yang berjudul Surat-Surat untuk Khairah. Dalam karya ini, penulis menyentuh isu ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku di Malaysia bertujuan untuk menyedarkan masyarakat bahawa tidak boleh bergantung pada satu pihak sahaja dalam memantapkan ekonomi negara. Ini adalah untuk mengelakkan daripada menjadi lubuk kesempatan sesetengah pihak mengambil keuntungan. Dan karya-karya ini adalah bertepatan dengan teori realisme daripada George Lucas. Teori realism dalam hubungan internasional. Teori realism merupakan reaksi terhadap pemikiran utopis yang banyak ditemui oleh tokoh Amerika Syarikat pada tahun 1940-an hingga 1960-an. Perkembangan masalah hubungan internasional ini, iaitu HI, dapat dibezakan dalam dua cara pemikiran, iaitu melalui pandangan Inggeris yang berdasarkan hukum dan filsafat, manakala pandangan Amerika Syarikat berdasarkan ilmu pengetahuan dan ilmu politik. Dengan demikian, ilmu HI ini merupakan bahagian dari ilmu-ilmu sosial yang menjelaskan konteks hubungan antara manusia yang tersirat antara negara dengan negara lain. Kesimpulannya, realism adalah sudut pandang yang didasarkan pada pesimis manusia yang paling penting dan sering diguna pakai oleh para sarjana untuk hubungan internasional. Pada dasarnya, realism adalah kompetitif dan konflik yang berpandangan bahawa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam merebut kekuasaan dan menyelesaikan masalah dengan konflik dan perang. Realis percaya bahawa hubungan antara negara ada dalam sistem anarki internasional, iaitu sistem di mana tidak ada kekuasaan atas negara.
Realisme natural ilmiah mengatakan bahawa manusia adalah organisma biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial ataupun social disposition. Apa yang dinamakan berfikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisma yang berhubungan dengan lingkungannya. Kebanyakan penganut realisme natural menolak eksistensi kemauan keras ataupun free will. Mereka bersilang pendapat dalam hal bahawa individu ditentukan oleh akibat lingkungan fisik dan sosial dalam struktur genetiknya. Apa yang tampaknya bebas memilih, kenyataannya merupakan suatu determinasi kausal ataupun ketentuan sebab akibat. Menurut realisme natural ilmiah, filsafat mencuba meniru objektivitas sains kerana dunia sekitar manusia nyata. Maka tugas sainslah untuk meneliti sifat-sifatnya. Tugas filsafat mengkoordinasikan konsep-konsep dan temuan-temuan sains yang berlainan dan berbeza-beza.